Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Sihat tak? Cikgu sentiasa doakan semoga semua anak-anak murid sihat dan sentiasa ceria-ceria selalu. Baiklah, hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam pendidikan seni visual tingkatan 1. Apa tajuk yang terakhir tu? Okey, tajuk yang terakhir yang kita akan pelajari dalam tingkatan 1 ini adalah Designomic. Apa yang dikatakan dengan designomic? Cikgu tak naklah beritahu sekarang. Kita akan tengok selepas ini. Okey, sebelum kamu mempelajari tajuk ini, cikgu nak terangkan sedikit tentang standard pembelajaran yang kamu akan pelajari dalam tajuk ini. Okey, selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi designomic, tujuan aplikasi designomic dalam karya pembentukan karya, dan yang ketiga, kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic. Kemudian, sedikit penerangan mengenai standard pembelajaran. Selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat mengaplikasikan pemahaman tentang designomic dalam karya. Yang kedua, menjana tugasan berkaitan aplikasi designomic dalam tugasan, dan seterusnya tajuk aplikasi designomic dalam tugasan pilihan dan juga mempelajari komponen-komponen yang terdapat dalam designomic. Baiklah, pastinya kamu tertanya-tanya, apakah yang dikatakan dengan definisi designomic? Designomic ialah gabungan perkataan design, iaitu seni reka, dan juga ekonomik ataupun ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri kebolehgunaan dan kebolehpasaran pada rekaan sesuatu produk ataupun karya seni visual. Pereka, pelukis atau pandai kraf berkongsi satu bentuk pemikiran, perasaan, pengalaman dan visi yang baharu dalam proses rekaan. Maksudnya di sini, kalau sebelum ni kita buat sesuatu karya tu sekadar hobi ataupun sekadar suka-suka sebab kita berminat, tapi sekarang ni designomic adalah kebolehpasaran. Maksudnya kita menghasilkan sesebuah karya yang boleh dipasarkan, yang mana boleh mendapat sumber pendapatan untuk kita. Maksud bukanlah kita buat sekadar suka-suka. Okey? Seterusnya, apakah tujuan aplikasi designomic ni dalam penghasilan karya? Okey, designomic sesuatu rekaan yang memperlihatkan daya tarikan yang tinggi melalui ciri-ciri keunikan dan kelainan pada rekaan yang dihasilkan bagi tujuan keusahawanan. Maksudnya yang cikgu cakap tadilah kebolehpasaran. Okey, dalam keunikan tersebut terdapat daya tarikan dan fungsi yang tersendiri. Okey. Selain itu, terdapat daya tarikan dan fungsi yang tersendiri. Misalnya rekaan dalam gambar foto 17.1. Gambar ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Yang mana gambar ni, gambar kerusi ni menunjukkan rekaan kerusi yang unik dan juga berfungsi. Bila kamu menghasilkan sesuatu rekaan yang unik dan berfungsi, dia boleh menarik perhatian orang dan juga kita bolehlah menjalankan designomic. Kebolehpasaran. Kita boleh pasarkanlah desain-desain ataupun karya-karya yang kita buat. Contoh yang cikgu tunjuk ni, rekaan kerusi. Maksudnya dia buat kerusi yang lain pada yang lain. Bila kita nampak lain pada lain, mestilah interesting. Nampak menarik. Itu yang boleh menarik perhatian orang. Seterusnya, kita tengok kaedah pembentukan dan proses pengembangan designomic. Kaedah designomic adalah berbeza-beza antara seni halus, seni reka dan juga seni kraft. Kaedah ini terkandung dalam teori reka bentuk sejagat, Universal Design Theory, yang menggariskan 7 prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut adalah mampu guna, fleksibel, penggunaan mudah dan intuitif, daya penyampaian maklumat mudah, kesilapan yang minimum, rendah keupayaan fizikal dan juga kesesuaian dan kecukupan saiz serta ruang. Seterusnya. Designomic dalam karya seni halus merujuk kepada kemahiran, keunikan dan aplikasi unsur seni reka. Kita dah belajar, kita ada seni halus, kita ada bidang kraft kan. Seni halus ni macam kamu buat catan, kamu buat lukisan. Setiap designomic pada setiap bidang ni berbeza-beza. Kalau kita tengok pada karya lukisan ataupun catan yang kita hasilkan, dia punya keunikan dia, designomic dia merujuk kepada kemahiran kita menghasilkan karya tersebut, keunikan dia dan juga apa yang kita aplikasikan unsur seni dalam karya seni halus kita tu tadi.
Contohnya kalau dalam buku teks kamu ada gambar, dah gambar foto 17.2 seni decoupage. Yang mana teknik ini menggunakan teknik catatan juga collage sebagai hiasan yang biasanya dihasilkan pada kertas ataupun kanvas. Tapi karya yang dihasilkan ini sempurna mengikut yang sempurna dan mampu meningkatkan dinaamik sesebuah hasil karya seni. Maksudnya biasa kita buat catatan lukisan atas kertas. Sekarang ni kita hasilkan dia dalam bentuk produk. Okey, seterusnya dalam bidang seni reka, kaedah pembentukan produk rekaan dari pelbagai bidang berteraskan gabungan kecanggihan teknologi terkini dengan pemikiran baru. Gabungan ini menampilkan rekaan-rekaan yang mempunyai ciri-ciri desain nomik. Contohnya, kalau dulu kita buat menghasilkan catatan dan lukisan dalam bentuk manual, kita lukis menggunakan pensel atas kertas, atas kanvas, tapi teknologi sekarang kita dah boleh menghasilkan karya seni digital. Maksudnya secara digital. Yang mana bila kita hasilkan yang orang kata yang lain pada yang lain, yang menarik perhatian dan bermutu tinggi, kita boleh pasarkan karya seni digital kita tu. Okey. Seterusnya, kamu boleh lihat foto 17.4 dalam buku teks kamu. Yang ini adalah contoh-contoh rekaan desain nomik. Maksudnya desain ataupun rekaan yang menarik, yang lain pada yang lain dan boleh dipasarkan. Itu yang kita katakan contoh rekaan desain nomik. Macam kita tengok itu meja makan, ada kerusi. Kita biasa duduk di atas kerusi dan ada meja makan. Tapi dia punya desain, rekaan dia tak sama dengan yang dipaparkan dalam buku teks kamu. Itulah kelainan dia. Okey, seterusnya. Desain nomik dalam seni craft. Okey, tempatan merujuk ataupun memfokuskan craft dimensi baru. Tengok contoh Okey, transformasi terhadap craft tempatan pada rekaan bercirikan desain nomik telah menampilkan rekaan craft yang kreatif dan juga menarik. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, ada terdapat gambar hiasan dinding pada hiasan dinding yang digunakan yang menggunakan sudu plastik. Selama ni kita tahu sudu plastik fungsi untuk kita makan je. Kita gunakan untuk kita nak suap makanan kat mulut kita. Tapi bila kita design nomikkan dia boleh menjadi satu craft. Craft yang kreatif dan juga menarik. Yang mana kalau kita tengok kat situ, dia buat sudu tu dijadikan hiasan dinding. Seterusnya, gambar sebelah tu adalah pasu. Yang mana pasu ni terdiri daripada kertas surat khabar. Kalau dulu surat khabar kita baca-baca, kita simpan je. Paling tak pun kita jual. Kita jual dekat orang kata recycle. Tapi sekarang ni kita boleh guna semula kertas surat khabar tu, kita hasilkan dia craft. Dan craft tu pula kita buat bentuk yang desain nomik, yang menarik perhatian, yang kreatif, dan kita boleh pasarkan. Boleh menjadi sumber pendapatan kepada kita. Faham tak? Cikgu rasa dah lebih jelas. Seperti biasa, selepas kita mempelajari setiap tajuk, cikgu akan bagi satu latihan formatif. Bagi mereka yang ada buku teks, boleh buka muka surat 177, dan bagi mereka yang tak ada, boleh refer pada paparan cikgu sediakan. Berdasarkan gambar foto di sebelah, bincangkan bersama-sama rakan anda. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan desain nomik? Cikgu dah terang panjang lebar tentang desain nomik tadi. Soalan yang kedua, adakah rekaan bekas tin minuman itu bercirikan desain nomik? Jelaskan. Soalan yang ketiga, mengapakah desain nomik penting dalam karya seni? Dan soalan yang terakhir, apakah rekaan lain yang boleh dihasilkan daripada bekas tin minuman? Dapat tak soalan cikgu tadi? Sekiranya kamu boleh menjawab secara individu, cikgu benarkan kamu menjawab secara individu. Dan sekiranya kamu rasakan bila kamu membuat secara berkumpulan, menjawab secara berkumpulan, silakan. Selamat maju jaya. Semoga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.